Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kali ini ialah celik kewangan. Objektif pembelajaran. Murid-murid dapat menerangkan maksud simpanan dan pelaburan. Murid-murid dapat menerangkan maksud faedah muda dan faedah kompaun dalam simpanan. Murid-murid dapat menerangkan maksud kredit dan hutang. Murid-murid dapat menerangkan perbezaan harga barangan sekiranya pembelian secara kredit dan tunai. Simpan dan labur. Apakah itu simpan dan apakah itu labur? Pada zaman dahulu, kanak-kanak suka menyimpan wang mereka di dalam peti besi, di bawah bantal, mahupun di dalam batang bambu ataupun buluh. Namun sekarang ini, kanak-kanak tidak perlu risau kerana kita sudah boleh menyimpan wang kita di dalam bank. Apabila kita menyimpan wang kita di dalam bank, terdapat dua akaun yang boleh kita pilih, iaitu akaun simpanan dan juga akaun pelaburan. Jika anda perhatikan jadual berikut, terdapat perbezaan antara akaun simpanan dan juga akaun pelaburan. Perbezaan pertama dari segi maksud. Akaun simpanan bermaksud wang yang disimpan dan digunakan apabila perlu. Manakala akaun pelaburan bermaksud wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Perbezaan kedua, tempoh pengeluaran. Akaun simpanan, tempoh pengeluaran wang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Manakala akaun pelaburan pula, tempoh pengeluaran wang mestilah mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Perbezaan ketiga, wang permulaan. Jika anda membuka akaun simpanan, wang permulaan adalah rendah. Manakala jika anda ingin membuka akaun pelaburan, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan yang anda pilih. Perbezaan keempat, kelebihan. Akaun simpanan anda akan mendapat faedah dan kadar faedah adalah 1% hingga 2% setahun. Manakala kelebihan akaun pelaburan ialah untung diberikan sebagai dividen atau bonus, kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Faedah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu faedah muda dan faedah kompaun. Maksud faedah muda ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Manakala maksud faedah kompaun pula ialah sejumlah wang yang diterima daripada simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Murid-murid boleh merujuk gambar rajah di bawah. Gambar rajah di bawah merupakan laporan akaun simpanan dalam tempoh 3 tahun. Pada tahun pertama, si Abu telah menyimpan wang sebanyak RM2,000. Dalam tempoh setahun, kadar faedah diberi oleh bank ialah 1.8%. 1.8% daripada baki awal tahun ataupun simpanan dia itu RM2,000 itu adalah bernilai RM36. Maka pada akhir tahun, nilai yang terkumpul ialah RM2,036. Jika anda perhatikan, yang berwarna hijau itu merupakan faedah muda. Seterusnya, baki akhir tahun pada tahun pertama itu dibawa kepada tahun kedua yang menjadi baki awal tahun kedua berwarna kuning. Apabila dia menyimpan dalam masa tempoh setahun, bank akan beri kadar faedah sebanyak 1.8%. 1.8% daripada baki awal tahun kedua itu adalah bernilai RM36.65. Dan baki akhir tahun kedua, dia akan mendapat jumlah wang sebanyak RM2,072.65. Kotak berwarna purple itu merupakan faedah kompaun, iaitu sejumlah wang yang diterima daripada simpanan
dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Kredit dan hutang. Apakah itu kredit dan apakah itu hutang? Kredit bermaksud pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Manakala hutang pula bermaksud pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Untuk murid-murid memahami lebih lanjut apakah itu kredit dan apakah itu hutang, murid-murid boleh melihat dialog pada gambar di bawah. Lihat pada gambar di bawah sebelah kiri ini. Seorang ayah dan anaknya pergi ke kedai dan ingin membeli mesin penapis air. Si ayah pun bertanya kepada penjual, "Saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,850 ini." Penjual pun itu membalas, "Baik tuan, sila duduk dahulu." Kemudian penjual itu pun memanggil si ayah, "Tuan, nak bayar dengan apa ya?" Si ayah pun menjawab, "Saya bayar dengan kad kredit." Apakah sebenarnya itu kad kredit? Merujuk kepada maksud di atas, kad kredit itu ialah kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi kewangan. Maksudnya apa? Si ayah membayar dahulu menggunakan kad kredit. Okey, selepas itu, dalam tempoh tertentu, si ayah perlu membayar balik wang yang telah digunakan itu kepada bank yang memberi pinjaman dengan kad kredit itu. Apakah itu hutang? Merujuk kepada gambar di bawah sebelah kanan, si ayah berkata, "Sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, bank akan kenakan caj bayaran lewat pula." Sekarang ini, ayah sedang berhutang dengan bank. Bila masa dia berhutang? Ayah berhutang dengan bank apabila dia menggunakan kad kredit yang diberikan oleh bank kepadanya untuk membeli mesin penapis air tadi. Jadi, ayah perlu membayar balik duit yang telah dia pinjam kepada bank itu dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank. Contohnya dalam masa sebulan. Kalau ayah gagal untuk membayar dalam masa tempoh sebulan, ayah akan dikenakan caj bayaran lewat pula. Pembelian secara kredit dan tunai. Apakah perbezaan pembelian secara kredit dan tunai? Merujuk kepada gambar di bawah itu, murid-murid boleh melihat pembelian secara tunai ini kelebihannya ialah kita tidak perlu berhutang. Kita juga tidak dikenakan faedah. Kita dapat membayar dengan harga asal, bayaran penuh menggunakan wang tunai atau kad debit. Manakala jika kita membeli secara kredit, kita berhutang dengan bank dan bank akan kenakan faedah. Kita membayar harga yang lebih daripada harga asal. Kita juga perlu membuat bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran secara bulanan. Sebagai contoh, pembelian secara tunai ialah ketika kita membeli makanan di kantin, kita membayar terus menggunakan duit yang ada pada kita. Jika kita membeli secara kredit, kita akan menggunakan kad yang disediakan oleh bank untuk membayar barang yang kita beli. Seterusnya, apabila kita sudah memiliki wang secara tunai, kita boleh bayar balik duit yang kita gunakan kepada bank yang memberi pinjaman tersebut.